Itulah itu maklumat saya kepada jamaah khas berkenaan dengan program kita malam ini. Dan kemarin jamaah khas dia tanya siapa pengurus sesi. Saya kata mungkin saya lakut, saya kata, tapi tengoklah keadaan macam mana. Nanti saya bagi tahu pula. Jadi dalam surat maklumat kepada ketua polis daerah itu jurubicara itu iaitu yang pertama Khairul Isyah yang tadi ini, dan pilihan yang kedua iaitu Zairul Cik lah. Selalu kita panggil Yun itulah. Tapi sebab dia sibuk sebagai ketua pemuda dan pengarah kompas ini, dia tak dapatlah kata untuk melaksanakan sebagai jurubicara. Saya teringat kemarin ni bila saya ziarah satu kematian, kemudian saya ikut samalah ke kubur, dan imam yang baca talqin itu ialah imam satu sebuah masjid. Tak payahlah saya sebut masjid mana. Jadi dia ni selalunya dulu pernah kata, kalau dah sinan naik, dia kata hang baca Yasin ke bersebayang hajat kan tak guna dah. Jadi kalau sebagai imam kata macam tu, artinya di segi akidah ni orang kata dah tergelincir dah, sebab dia tak meyakini, tak mempercayai, iaitu yang kita mohon kepada Allah SWT, dia yang melaksanakan Allah SWT. Sebab dia kata tak usah baca Yasin, tak usah sembahyang hajat, kalau dah dinanek tak boleh kata apa dah. Itu dulu. Kemudian kali yang kedua kemarin ni dia kata kat saya, Allah, dia kata tak usahlah berkawan dengan orang yang tak basuh pokok tu. Dia kata bila dia kata tak usah berkawan dengan yang tak basuh pokok, jadi dulu daripada Wongkong ni basuh pokok kah? Dan lepas tu Lencong you basuh pungkok kah? Lepas tu Kusuku tu basuh pungkok kah? Dia duduk tengok kah kawan tu basuh pungkok? Jadi kalau orang macam ni, kalau mengikut kaedah siapakah yang layak menjadi imam, mengikut kaedah siapa yang paling layak jadi imam, yang pertama sekali orang yang qari. Orang yang qari ni orang yang pakar, mahir baca Quran, yang bertajwid. Kemudian kalau dah banyak yang qari, kalau kata 10 orang qari, 20 orang qari, semua sama-sama pandai, kalau masuk bertanding pun sama-sama dapat johan, hendaklah yang faqih. Yang faqih artinya yang faham dengan hukum-hukum Islam. Tapi dia ni ialah selalunya yang selamat datang kepada itu Ustaz Saridong. Saya rasa saya tak payah cakap sama banyak ni lah. Dan sampai saya ingat cakap ni lah, itu berhubung dengan saya kata tadi, kalau yang layak jadi imam yang pertama yang qari. Kalau dah yang qari sama-sama qari, yang faqih, iaitu yang faham dengan hukum Islam. Takut nanti sebab kebanyakan imam lah ni, sebab dia jadi imam, ayah dia guru pandai mengajar Quran, pandai tajwid. Jadi selalunya yang jadi imam orang yang macam ni lah. Kalau di ni tiba saya rasa 3 orang yang jadi imam tapi bukan orang yang faqih, sebab ayah dia tu guru, ayah dia mengajar tajwid, dia pun pandai baca Quran, pandai baca tajwid. Bila dia baca sekali dua jadi imam, orang nanti dia jadi imam. Tapi kalau segi faqih ataupun segi fiqh tak ada. Itu sebabnya bila dia bercakap dari segi hukum, kita takut salin tergelincir akidah. Sekian sekadar saja. Saya minta mohon maaf kalau kiranya terlanjur dan tersilap, sebab penceramah kita dah sampai. Jadi minta bagi cakap ni sebab sementara nak tunggu penceramah kita. Ini dah penceramah kita dah sampai. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Wahid. Jadi alhamdulillah acara kita sudah sampai. Jadi sebelum dia bagi ceramah, kita bagi dia rehat insyaallah. Jadi kita teruskan program kita malam ini dengan insyaallah yang kedua, ucapan daripada YDP PAS kawasan yang berbahagia Abdul Rahman bin Ramjan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fungsi Majlis juga Bersepas Kawasan Saudara Khairuddin yang belajar Ustaz Wahid selaku pengarah MTB Dun Sungai Aktif.
kepada ceramah kita yang tersebut, Ustaz Syahidul, Ceramah Bebas, dan insyaAllah nanti sekali ada Datuk Nizar Jamaluddin yang akan datang kerana dia ceramah di Bayal Pas. Kepada semua ahli PAS, terutamanya datang kawasan-kawasan, datang kawasan cawangan, fungsi-fungsi JKK, dari PAS sekalian, dan juga semua kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi dengan hadir pada malam ini. Terima kasih kerana sanggup datang untuk dengar penerangan PAS, terutamanya hal ehwal semasa yang berlaku di negara kita, terutamanya belanjawan negara yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Najib Tun Razak dan baru-baru ini, yang lebih cenderung kepada pilihan raya dan berkemungkinan pilihan raya bulan 11 ataupun selepas, tapi tak boleh lebih dari bulan 4. Kita tengok hari ini Barisan Nasional cuba memperlagakan beradu domba parti-parti dan Pakatan Rakyat. Bersungguh-sungguh, tak boleh silap sikit, ada saja yang tak harap memperlagakan Datuk Dr. Mansur dengan Yang Berhormat Ketua Menteri. Inilah kerja BN, cari jalan untuk memburukkan keadaan. Dan kita PAS insyaAllah akan bertanding di Dua Sungai Aceh. Seperti biasa, kita akan mendengarkan pelaksanaan syariat di semua peringkat. Dan kita harap insyaAllah dalam kempen kita ekspresi ke Putrajaya, diizinkan Allah, insyaAllah kita dapat tawan Putrajaya pada pilihan raya yang ke-13. Kerana sokongan tuan-tuan dan puan-puan semua dari semua jenis masyarakat, baik Cina ataupun India, terutama orang Melayu sendiri. Kalau kita sedar bahawa pilihan raya 13 ni sangat penting. Kita tengok hari ini bekas Perdana Menteri, bekas Presiden UMNO sanggup bersendakan dengan mengatakan berkawan dengan syaitan yang dikenali lebih baik dari malaikat yang tidak kenali. Dan tidak ada siapa yang menegur, baik mufti ataupun ulama pelapis, ulama muda UMNO. Dakwah ahli UMNO sendiri tidak menafikan, kata UMNO bukan dia syaitan. Dan kita akan bawa agenda kita, insyaAllah matlamat kita mengubahkan perlembagaan negara ini bersesuaian dengan kehendak Islam. Pada pilihan raya, pada bajet baru ni kita tengok Barisan Nasional Najib telah mengatakan orang gaji bawah 3,000 boleh dia nak naik bas tengah harga. Cuba kita bayangkan, bagaimana kita nak tahu orang tu naik bas gaji dia 3,000 ke bawah. Mana tuan-tuan yang nak naik bas kita bawa payslip. Bila nak ambil tiket suruh payslip. Tak pernah sabar. Dan kedua, anak muda 21 tahun ke atas boleh dapat RM200. Kenapa tidak anak muda lepas SPM hingga 19-20 dapat? Sebab 21 baru boleh undi, yang 19-20 tak penting bagi Barisan Nasional. Begitu juga telefon, mendapat subsidi telefon. Apa tujuan? Adakah menolong rakyat atau menolong kroni yang supply telefon tu? Bajet untuk perumahan, kita dengar sedap. Dulu gaji 3,000 boleh dah pinjam 200,000 lebih harga rumah. Sekarang
gaji naik sampai 5,000, mana dari RM1 sampai 5,000 boleh beli rumah berharga RM450,000. Kerajaan bagi subsidi RM23,000. Tuan-tuan, saya nak tanya, rumah pertama tapi subsidi RM23,000, siapa yang untung? Harga rumah tak turun. Yang untung pembaju, bukan pembeli. Nah, tahu pun. Harga rumah tak turun. Jadi harga rumah boleh naik sampai RM450,000. Jadi siapa orang Melayu yang boleh beli? Sekarang ni kita tengok rumah-rumah swasta, RM100,000 lebih pun bermasalah. Jadi tuan-tuan, kena fikir bajet yang dia ada ni sandiwara. Bonus kepada kaitan kerajaan sebulan setengah bulan dah yang lahir dah. Lepas tu ada pinjam pula. Ada pula kaki tangan kerajaan pinjam duit kerajaan. Lepas pilihan raya saya dengar dalam berita Sinar, Radio Suria, dalam berita Suria membahas dan berbincang pasal GST, Consumer and Sales Tax. Sekiranya Barisan Nasional benar, dia akan memperkenalkan GST yang telah diluluskan pada bajet tahun lepas, tapi tak dilaksanakan lagi. Bila tahun lepas tadi, sehari ketiga lepas dah raya, tuan-tuan tengoklah. Dulu gaji RM3,000 ke bawah, tak payah bayar teks, tak payah bayar cukai. Tapi sekarang tuan-tuan kat sampah kan, tuan-tuan cikgu di Bendang kan, kerja kampung kan, tuan-tuan kena bayar cukai kalau nak makan. Tuan-tuan kena bayar cukai nak beli barang. Tak kira tuan-tuan miskin kan, susah kan, nak makan kena bayar, sebab tiap-tiap barang yang tuan-tuan beli dikenakan cukai, sales tax dan consumer tax. Cukai pengguna dan cukai beli, jualan. Dia takkan bagi sekarang kat kita, sebab dia takut dah rakyat tak pilih. Kita tengok dalam bajet, dia kata kita akan turunkan subsidi gula 20%, semua pakai tepuk seronok. Dia tak tahu subsidi turun, kita kena. Minyak naik diam-diam tu. Kira berapa ni? Jadi tuan-tuan, barang makan sekarang dah naik. Kerajaan cuba nak selesaikan. Beli kapal selam, satu dah duduk tiada darat. Ni melacak eh? Tak ada selam. Duit siapa? Beli kapal terbang, duduk dari Padang Mesir, Arizona. Pasal apa? Pilot takut nak bawa Skyhawk yang guna perang Vietnam dulu. Jadi inilah kerajaan Barisan Nasional yang prihatin. Prihatin terhadap masalah masyarakat. Dan insyaAllah saya rasa rakyat dah sedar dan boleh buat perubahan. Pulau Pinang, kita dengar dia kata, tadi Ustaz Wahid beritahu, kalau Cina naik mangkuk kita. Yang dulu tu Buang Pauni, Kuala Sungkul, Lim Chong Yu tu siapa dia? Ha? Arab lah. Kita tengok, kita pas DAP PKR. Kita berkawan dengan DAP satu. Dia berkawan dengan siapa? MCA, Gerakan, PPP, MIC, apa lagi? SMPP. Lagi banyak. Banyak parti-parti yang menentang. Dia MCA menentang, tak mahu hukum hudud, menghina. DAP beza dia. Dia kata hukum hudud tak boleh laksana sebab tak ada lembagaan. Kalau ada lembagaan, insya-Allah dia pun setuju. Tengok MCA dia hina, menghina. Apabila Johor kita nak buat hukum hudud, apa dia kata? UMNO hilangkan. Ada UMNO jawab? Tak jawab. Mana UMNO hilangkan.
Kita yang berjuang untuk menegak syariat Allah ni, harap jangan hilangkan. Ingat, Barisan Nasional nak bagi dua bagi ni, tuan-tuan dah seronok. Tapi tuan-tuan fikir, dia nak tunggu lepas tu. Dapat dia dekat 50 bagus. Ha. Dulu dah ada. Tak orang cakap banyak Tak apa, lagi sekali belah raya kita ubah. Mai belah raya dia lupa. Lepas tu Mahathir kata Melayu dah lupa. Dia tak lupa dia tu. Dia lupa. Jadi saya tak akan lama, tak akan masa sebab Ustaz Syahril duduk tunggu. Jadi saya ucap terima kasihlah kepada semua yang hadir pada malam ni, pada bagi sokongan kepada Pakatan Rakyat, terutama PAS di Dun Sing Aceh ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.